Illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin salawatullah wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, amma ba'd. Yang saya kasihi pengacara majlis yang berusaha, pengerusi Masjid Asy-Syakirin Kampung Gadek, Tuan Haji Ismail bin Muhammad Amin, Tuan Imam Tuan Haji Syafi'i bin Haji Alias, Tuan Imam yang kedua Tuan Haji Muhammad Nur bin Haji Jantan, tuan-tuan, para tetamu Allah, sidang hadirin yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saya di Kampung Gadek ini. Rasa-rasa lepas PKP ni inilah kali yang kedua saya ceramah di Melaka ni. Terima kasihlah tuan-tuan jemput saya. Sepatutnya malam ni saya berada di Mekah. Tapi oleh kerana kapal terbang saya tak dapat berlepas, jadi saya bagilah program saya di malam ni di sinilah. Jadi insya-Allah diberi pada saya tajuk tentang sambutan Maulid Nabi SAW. Nabi ni tuan-tuan namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sampai dekat Adnan ni tak ada khilaf. Tapi lepas daripada Adnan naik ke atas sampai kepada Nabi Adam AS ada khilaf di kalangan para ilmuwan dan ulama Islam. Tapi sampai Adnan ni memang tak ada khilaf. Menunjukkan Nabi ni hebat. Kita boleh tahu salah silah dia sampai kepada Nabi Adam AS. Tuan-tuan ingat tak salah silah tuan-tuan? Saya ingat tuan-tuan, Abdullah Khairi bin Haji Harun, Haji Harun Haji Syafi'i, Haji Syafi'i bin Haji Muhammad, Haji Muhammad bin Haji Ishaq, Haji Ishaq bin Tok Mengketi, Tok Mengketi bin Jod bin Pyong bin Cud bin Din. Jangan suruh ulang balik, tak sama dah. Semua tu tipu tuan-tuan. Saya ingat sampai 6 dah, 6 keturunan aja. Lepas tu tak ingat lah tuan-tuan. Kita ni tak ingat tuan-tuan. Tapi Nabi hebat, salah silah dia sampai kepada Nabi Adam AS. Hebatnya Nabi SAW. Dan Nabi nama Muhammad. Sini orang Kampung Gadek ada nama Muhammad. Kalau nama Muhammad dekat kampung ni panggil apa? Mat. Kalau Muhammad maksud dia terpuji, ataupun Ahmad terpuji. Kita kalau panggil Mat maksud dia mati. Tu yang kita panggil pakcik Mat. Sebab tu pakcik tu umur tak panjang. Dia doa dah bila nak mati kan. Tu yang darah tinggi, kecil manis, lemah jantung semua dah kan. Nama Muhammad sebut Muhammad. Kalau nama Ahmad sebut Ahmad terpuji. Kalau Mat mati. Saya pernah mengaji bahasa Arab dululah. Ada orang Arab ni dia terkejut dengan nama orang Melayu kita ni. Ada seorang tu nama Muhammad Laldin. Kita panggil apa? Mat Ladin. Arab tu tanya, ismuki ya akhi, Mat Ladin. Arab tu terkejut. Mat maksud dia mati. La, tak ada din agama. Mati tak ada agama. Jaga tuan-tuan. Jangan silap. Satu lagi nama Muhammad. Muhammad ni tak elok nama dia. Ma tu maksud dia tidak. Kalau Mat mati, Muhammad tak mati-mati. Jaga. Sebab tu nama dia elok. Kalau kita Hasan panggil Hasan. Kalau Hasan Kampung Gadek ni panggil apa? Chan. Chan tak ada makna. Kalau Hasan baik, Husin baik. Kalau Ahsan maksudnya lebih baik, isim tafdhil. Sebab tu kalau kita sebutkan kabir besar, bagi Allah dia tak sebut Allahu kabir, Allahu akbar. Kerana Allah maha besar, tak ada besar. Kalau Hasan lebih baik, kita boleh namakan anak kita Ahsan, lebih baik, isim tafdhil. Kalau saghir kecil, kalau lebih kecil asghar. Tu kan kita kena faham, kena tahu juga bahasa Arab ni kan. Sebab tu nama Muhammad sebut Muhammad. Kadang-kadang nama Hasan sebut Chan. Kalau Husin Chin, tak ada makna. Kalau Ismail Mae dalam bahasa Arab, Melayu dia maksud sengit. Sebab tu baca Mae tu sengit ya. Dia panggil Mael. Panggil elok. Ada tak baca Ismail ni? Ada tu sengit dia nampak. Panggil Mae. Panggil elok sebab nama ni melambangkan makna dia. Istilah esok kita akan dipanggil di akhirat. Macam Abdullah, nama yang paling disukai oleh Allah ialah Abdullah ataupun Abdul Rahman ataupun Muhammad.
Bagi nama anak-anak tuan-tuan, Abdullah. Saya nama Abdullah Khairi. Maksud dia hamba Allah yang baik. Jadi yang paling baik dalam dunia ni, akulah. Lawak-lawak sikit santai-santai ya tuan-tuan kan. Nama ni penting sebab tu nama masa zaman Nabi tak ada lagi nama Muhammad. Yang ada Abdul Muttalib, Abu Talib, Hamzah, yang ada apa nama Lahab dan sebagainya. Ketika tuan-tuan Nabi dilahirkan, ringkas ceritalah, tiba-tiba terdengar dalam Kaabah suara yang menyebut Muhammad. Siapa yang dengar? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni nenda Nabi, nenek Nabi lah. Kemudian dijaga oleh Abu Talib. Jangan tuan-tuan tak dapat beza. Abdul Muttalib lah nenda nenek Nabi. Kemudian Abu Talib bapa saudara Nabi. Nama Muhammad tak pernah ada nama lagi masa tu. Maka diberikan nama kepada Nabi, nama Muhammad. Disebut dalam Quran tuan-tuan beberapa ayat. Di antaranya wa ma Muhammadun illa rasul qad qalat min qablihi rusul. Kan disebut wa ma Muhammad, disebut Muhammad. Dalam Quran ada disebut lagi wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ada yang disebut Ahmad, ada disebut Muhammad, Ahmad. Jadi tuan-tuan bagilah nama anak tuan-tuan, cucu tuan-tuan Muhammad ataupun Ahmad, terpuji. Macam kita pujilah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan dikasihi rahmati Allah, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, tuan-tuan, sekarang ni dah berapa lama dah? Kita kata 1445 kan? 44. 1444. Itu ialah tahun Hijriah. Nabi hijrah ketika umur Nabi 50. Jadi berapa dah? 144 campur ke 50 kan? Jadi berapa? 1494. Kata Imam Suyuti dalam kitabnya, tidak akan berlakunya kiamat setelah 1500 tahun lepas kelahiran Nabi. Menunjuk berapa tahun lagi? 6 tahun lagi aja. 6 tahun lagi lah tuan-tuan. Kata Imam Suyuti lah, 6 tahun lagi lah, 1500 tahun. Lah satu dah 4494. 6 tahun lagi lah tuan-tuan. Mungkin 6 tahun lagi akan adalah seorang yang dilahirkan ataupun wujud, iaitu Imam Mahdi. Tak tahulah, sebab Nabi kata tidak akan berlakunya kiamat sehingga bergaduh dua khalifah dan berbunuhan. Tuan-tuan tahu tak apa berlaku sekarang? Di Mekah sekarang dua khalifah bergaduh tau. Putera Salman dengan adik dia. Sebab putera Salman telah melantik anak dia. Sepatutnya dia lantik akan adiknya, putera Talal. Tapi dia tak lantik jadi putera mahkota. Lalu dilantik anaknya Muhammad bin Salman. Maka Muhammad bin Salman telah memenjarakan putera Talal. Kamu gaduh ni. Kalau salah seorang ni terbunuh, betul lah apa yang Nabi sebut, bahawa tanda akhir zaman nak kiamat ni dekat sangat dah. Tuan-tuan, Allah no, baru dengar tu semua senyap ya kan. Jadi esok tak naklah pergi mana dah kan. Nak semayang aja. Dah, tapi itu yang diramal oleh Imam Suyuti. Sebab tu tuan-tuan dikasihi rahmati Allah. Sebenarnya akhir zaman ni Nabi dah lahir tu akhir zaman dah. Sebab tak ada Nabi dah lepas ini. Nabi ni akhir zaman dah, penutup khatamun nabiyyin, Nabi di akhir zaman. Sebab tu Nabi ni ada tanda di antara dua belikatnya. Ada tanda sebesar ini. Sebesar ini. Dekat belakang dia khatamun nabiyyin, Nabi akhir zaman. Pernah tuan-tuan ada seorang namanya Salman Al-Farisi. Salman ni dalam kitab kata dia duduk di Parsi, dia anak raja. Satu hari ibu dia bawa keluar dekat pasar, dia dicolek. Rupanya dia ni berkawan dengan pendeta Yahudi lah. Pendeta ni bagi tahu akhir zaman akan lahir seorang nabi. Nabi ni dia tak terima sedekah. Dia tak terima sedekah. Dia akan terima hadiah. Nabi ni nama Ahmad ataupun Muhammad, lebih kurang macam itulah. Maka apabila dicolek, dia berkawan dengan pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi ni bagi tahu yang sama. Akhirnya tuan-tuan, sehingga dia duduk di Syam, dia dengar ada Nabi yang telah lahir duduk di Madinah. Masa tu Nabi dah hijrah. Salman Al-Farisi ni daripada Parsi, putera raja. Dia pergi Madinah. Masa tu Nabi dah berada di Madinah. Bila ada, rupanya Yahudi ni, pendeta ni bagi tahu, kamu nak tahu dia tak terima sedekah, dia terima hadiah. Dan kalau kamu nak tahu, di belakang dia ada tanda khatamun nabiyyin, tanda nubuwah.
Kamu cari dia. Jadi Salman carilah sampai di Madinah. Masa tu Nabi duduk dengan sahabat. Bila duduk tuan-tuan, Salman ni bawa buah kurma. Dia kata, wahai saudara, dia tak sebutlah Rasulullah sebab dia tak Islam lagi. Ya saudara, saya bawa buah kurma ni, saya sedekah kat saudara. Nabi ambil, Nabi tak makan. Nabi bagi sahabat makan. Esok dia datang pula, dia bawa buah kurma. Wahai saudara, saya bawa buah kurma ni, saya hadiah kat saudara. Bila sebut, Nabi panggil para sahabat, Nabi makan bersama. Sebab hadiah. Nabi tuan-tuan tak layak menerima sedekah. Bila makan tuan-tuan, Salman pergi belakang Nabi nak cari tu tanda tu. Rupanya Nabi tahu, Nabi jatuhkan selendang dah. Bila jatuh nampak tanda tu dekat belakang ni. Bila nampak apa yang Salman buat, dia terus peluk Nabi, dia cium tanda tu. Dia cium sepuas-puasnya. Bila cium, Nabi kata, sesiapa yang mencium tanda di belakangku ini, dia akan mencium syurga Allah. Oh. Kita nak cari tanda Nabi tak ada dah. Tak ada dah. Sebab tu kita buat maulid Nabi ni. Sebab apa? Supaya pasal cinta dekat Nabi. Betul tak? Kalau tak buat, pakai tak ada lah tuan-tuan. Sebab tu ada orang kata, apalah buat maulid ni, bid'ah. Dia tak tahu kenapa kita buat sambutan maulid ni. Kalau tak buat tuan-tuan, anak-anak muda tak ingat Nabi sekarang. Sebab gambar Nabi mana ada? Tuan-tuan pernah tengok gambar Nabi? Kan, muka Nabi tak pernah tengok. Jadi kita cerita sejarah Nabi ni baru lahir. Kalau tak ada Nabi, siapa kita? Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, seumur hidup pergilah ziarah Nabi sekali. Kita takut kita bangun di padang mahsyar, Nabi tak mengaku kita ni umat dia. Kita berkata, ya Rasulullah, aku umat kamu. Nabi kata, siapa kamu? Aku tak pernah jumpa pun kamu. Sebab Nabi kata, sesiapa yang menziarah aku ketika aku meninggal, dia bagi salam kepadaku. Maksudnya di Madinah, aku jawab salamnya melalui Jibril yang hantar. Tuan-tuan, hidup tak pernah pergi pun Mekah, Madinah kan. Kalau boleh pergi lah sekali. Ada orang kata, ustaz saya tak ada duit. Jangan bohong lah. Rumah dekat sini saya tengok cantik-cantik lah kan. Kereta pun ada. Tuan-tuan, tanah pun ada kan. Menunjukkan bahawa kita ada duit, tapi kita tak pernah pergi tuan-tuan ziarah Nabi. Saya pernah ceramah di Senawang. Sebab tu saya nak bagi tahu tuan-tuan, apabila kita ni dah dapat hidayah, tuan-tuan pegang hidayah tu. Antara hidayahnya macam mana? Tuan-tuan dah nak datang rumah Allah dah. Dah pencen dah, tak tahu nak buat apa, duduk kat kampung Gadik ni kan. Nak datang rumah Allah. Tu hidayah dah tu. Dah nak dengar pengajian. Tu hidayah dah tu. Isteri kita dah mula pakai tudung. Tu hidayah dah tu. Bukan maksud dia tunggu hidayah ni sampai hidayah jatuh sekejap. Sebiji. Tak. Kita nak benda baik, itu hidayah lah. Macam itulah saya ceramah di Sendawang. Satu kilang lah. Besar kilang tu. Saya tengok orang tua yang berumur sikit, saya panggil Pak Long lah. Tapi taklah tua sangat kan. Saya panggil Pak Long. Dia ada backhoe tu lah. Apa jengkawut tu 10 biji tak silap dia. Ada lori ratusan biji. Saya tanya dia, Pak Long ni kaya ni. Staff ada 200 orang. Berapa kali pergi umrah? Berapa kali pergi haji? Tahu dia kata apa? Belum sampai seru. Belum sampai seru nak kata apa kan? Saya kata ni saya seru lah ni. Dia sebut belum sampai hidayah ustaz. Bila kata belum sampai hidayah nak kata apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka, tapi Allah bagi hidayah. Kan? Ketika mana Abu Talib nak mati, ingat tak? Nabi pergi duduk sebelah kanan. Ya ammi. Kalau kita mengaji bahasa Arab, ammi itu ialah bapa saudara sebelah bapa. Kalau bapa saudara sebelah mak, dia tak sebut ammi, dia sebut khali. Itu silap tu. Arab ni kalau tuan-tuan, kadang-kadang semua panggil ammi kan. Ammi ni belah bapa, dia sebut ammi. Kalau belah mak, khali. Ya ammi, qul la ilaha illallah syahidatu. Kata la ilaha illallah, aku jadi saksi. Abu Lahab kata apa? Takkan nak tinggal ajaran nenek moyang kita. Qul ya ammi la ilaha illallah syahidtu, aku akan jadi saksi esok di akhirat. Abu Lahab kata takkan nak tinggal ajaran nenek moyang. Maka last penutup, Abu Talib kata apa? Aku kekal dengan ajaran nenek moyangku. Mati tuan-tuan. Ni Abu Talib ni susah senang bersama Nabi. Hidup susah senang bersama, tiba-tiba mati kufur. Nabi tadah tangan, ya Allah, bukalah pintu hidayah untuk dia. Turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka, tapi Allah bagi hidayah. Oleh kerana Abu Talib ni selalu tolong Nabi, maka Jibril bagi tahu melalui Jibril, wahai Muhammad, oleh kerana dia selalu tolong kamu, maka dia akan dibakar dalam api neraka Jahannam. Bara api neraka Jahannam sebesar ibu jari kamu. Paling simple.
Tapi bila diletak di bawah tapak kaki Abu Talib, nascaya menggelegaklah otak dia. Ada orang jumpa saya, ustaz, daripada masuk syurga biar masuk neraka. Tension kita. Dia kata kalau semua dah masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Ada orang kata macam tu. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Bagi orang yang ingkar perintah Allah, Allah sedia neraka jahanam yang atas. Wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Itu dia. Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Orang yang masuk bukan ditarik elok-elok. Iza ulqu, dilempar. Bila nak dilempar tu, sami'u laha syahiqan wa hiya tafur, mendidih api neraka, dia blub takadu tamayyazu minal ghaib, hampir terpecah disebab suara mendidih tu. Itu baru neraka jahanam di atas. Yang bawah nama Hawiyah. Hawiyah ni untuk Haman, untuk Namrud, untuk Qarun, untuk Abdullah bin Ubay. Bukan Abdullah Khairi. Abdullah Khairi tu saya, tuan-tuan. Jangan tuan-tuan doa pula kan. Abdullah bin Ubay. Ni tuan-tuan. Ni neraka jahanam. Wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Ketika mereka nak dilempar dalam api neraka tu, mereka dengar jeritan manusia. Ni kita ni nak masuk ni, tak ada lagi kita nak masuk kan. Masuk dia jeritan manusia, wa ya tafur, dahsyatnya ni tuan-tuan. Takadu tamayyadu minal ghaib, hampir terpecah disebab marah api neraka. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alhum qazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ketika mana mereka nak dicampur api neraka ni, mereka ditahan oleh penjaga api neraka namanya Malik Zabaniyah. Malik Zabaniyah kata apa? Alam ya'tikum nadhir. Kenapa kamu masuk neraka? Tak adakah siapa bagi pengingatan masa hidup? Tak adakah orang ceramah dekat Kampung Gadik cerita? Ada tak? Ada, ni saya tu cerita ni. Kan? Alam ya'tikum nadhir, tak adakah orang bagi peringatan? Ada, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Ada, tapi penipu. Ada, tak boleh cakap, tak boleh percaya tu. Ada, dia tu semua penglipur lara. Ada orang kata tuan-tuan. Kan? Tak ada, alam ya'tikum, ada, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna, penipu. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', dia bagi peringatan. Kami tak pergi dengar ceramah pun, kami tak datang masjid pun, ma nazzalallahu min syai', Allah tak turun apa kat kami pun. Betul tak? Ada orang tak datang masjid, dia pakai kereta lebih hebat daripada kita. Ada orang tak pernah jejak masjid, rumahnya lebih besar daripada rumah kita. Dia bangga dengan rumahnya. Ingat, rumah terakhir kita ialah liang lahat saja. Dia bangga dengan kereta dia, kereta terakhir kita ben jenazah saja. Dia bangga dengan bajunya yang cantik, baju terakhir kita kain kapan aja, 1 meter RM4.30. Ada orang bangga dengan perfume dia, masuk dekat rumah dia wangi. Perfume terakhir kita ialah kapur baru saja. Betul tak? Apa yang kita nak bangga? Allah, tuan-tuan, ketika mana tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu cerita Nabi SAW. Sebab tu Pak Long tadi, ni masuk Pak Long tadi ni. Dia kata, ustaz, belum sampai hidayah. Bila kata sebelum sampai hidayah, saya tak kata apa tuan-tuan. Saya kata tak kata apalah. Tuan-tuan, elok-elok 2 minggu saya nak tolak pergi umrah. Dia datang daripada Sendawang, pergi ke rumah saya naik motor Harley Davidson dengan topi Jerman tu. Sampai-sampai, ustaz! Saya pun terkejut. Tengok-tengok, Pak Long! Ustaz dah sampai Seru, ustaz. Dia kata. Saya kata sampai Seru macam mana? Saya nak pergi umrah dengan ustaz. Dah sampai hidayah ustaz, dia kata. Baru nak pergi umrah dengan saya. Saya kata, Pak Long, saya 2 minggu lagi nak bertolak. Visa dah clear, tiket dah clear, mana boleh nak bawa? Dia kata ke saya, orang nak pergi dengan dia tak nak bawa pula. Kan, hari tu ajak sangat. Saya kata tak apalah. Nanti saya pergi dulu, saya pergi Madinah, sampai di Jeddah, Pak Long ambil tiket, saya ambil tiket pergi Jeddah. Jadi niat dekat Kharnul Manazil. Pakai kain ihram. Ustaz, saya tak tahu apa ustaz. Saya kata, alah, naik tu pakai kain ihram, spender jangan pakai. Kan? Takut dia pakai spender lah kan. Tapi baru ni ada seorang makcik tuan-tuan. Saya kata, kita ni saya mengajar Muniatul Musalli. Saya kata kalau kita semayang ikut mazhab Syafi'i, kalau bergerak 3 kali berturut-turut batal, saya kata. Makcik tu angkat tangan. Kalau mententu saya batal selalu ustaz. Saya kata, kenapa? Saya bergerak lebih banyak kali ustaz. Macam mana? Saya semayang tak pernah pakai bra. Betul lah kan, bila bangun kan goyang kan. Saya tak sempat sebut pergerakan yang besar. Terus dia tanya,
Kan batal, saya kata kalau makcik batal, kami lagi batal. Ni yang datang ni mana pakai sepeda? Bangun antara dua sujud tu dia punya goyang, tuan-tuan. Batal habis lah, tuan-tuan. Tak pergerakan yang besar kan. Nah, tu kadang-kadang nampak nak lena tu, saya merapu sikit lah. Kalau betul sangat dia betul dia lena. Bila gelak sikit baru orang kan. Tuan-tuan tak boleh lena macam kan. Jadi dia alhamdulillah pakai kain ihram. Dia tak pernah, tuan-tuan, pergi kursus apa, tak pernah dengar ceramah ni. Hari tu macam mana terpanggil saya, pakai kain ihram sampai Jeddah, saya pergi ambil dengan jamaah lah. Dia seorang aja. Naik bas dengan saya pergi ke Mekah. Bila sampai saya kata tak payahlah naik hotel kan, nanti susah, biar beg naik, jom kita masuk Mekah, masuk dalam Masjid Haram. Dia kata, Ustaz jom. Saya kata okey, yang lelaki tolong itibak. Itibak ni maksud dia buka bahu kiri, kanan tutup bahu kiri lah. Sebab kita nak istilam nanti Bismillahirrahmanirrahim kan, senang lah. Itu sunnah Nabi. Pak Long tadi jumpa bisik kat telinga, Ustaz kalau tak buka boleh tak? Saya kata kenapa Pak Long? Kita tua tinggi sikit kan. Sebab tu kalau pergi umrah, bawa orang yang tak pernah pergi senang. Kalau yang pernah pergi susah, tuan-tuan. Kita ceramah di depan, dia ceramah di belakang. Oh jam, tuan-tuan kan. Jadi tak pernah pergi senang kan. Jadi bawa ni ramai yang tak pernah pergi. Saya kata Pak Long, bukalah, ni sunnah Nabi, nanti nak istilam nanti senang. Dia kata Ustaz, tak payah buka lah Ustaz. Saya kata buka. Dia buka. Ni dekat lengan dia ni ada tatu kala jengking, scorpion besar ni. Saya tengok, ya Allah. Saya nak tanyalah, kita orang Melaka, hawa-hawa kita pun ada tak tatu? Ada. Kalau ada tatu, mandi wajib tak sah, semayang macam mana? Kan? Ni dia ni ada tatu ni. Tengok, ya Allah. Dia kata Ustaz jangan terkejut. Saya masa muda, apa orang tak buat saya buat. Saya jahat Ustaz. Sebab tu saya takut nak datang ni. Banyak orang bagi tahu, kadang-kadang tak nampak Kaabah, kadang-kadang sesat. Saya takut tak nampak Ustaz. Saya takut sesat. Saya kata jangan susah hati. Bukalah, jom kita jalan. Kita minta kepada Allah, Allah ampun dosa kita. Dia berjalan, tuan-tuan. Bila dia berjalan, semua tengok dia. Ni gangster mana ni kan? Melayu mana ada tatu? Dia ada tatu, tuan-tuan. Semua tengok dia. Dia buat tak tahu je. Sampai dekat pintu King Abdul Aziz. Jamaah tundukkan kepala, tawaduklah, kita nak masuk, nak tengok Kaabah 20 pahala. Semua tunduk kepala. Senang, tak pernah ikut, tak pernah pergi kan. Semua tunduk sampai depan Kaabah. Jamaah duduk. Semua duduk. Saya kata angkat kepala, tengok Kaabah 20 pahala. Semua angkat. Pak Long tadi tak angkat. Dia pejam mata, dia tak nak angkat. Gini ya. Saya kata Pak Long angkat, tengok Kaabah 20 pahala. Takut Ustaz, takut. Pak Long tengok Kaabah 20 pahala, free aja. Dia pun angkat, dia buka. Ustaz, nampak Ustaz. Bila nampak, air mata menangis, air mata mengalir. Di Mekah nak cerita tak letih. Siapa pernah pergi tahu? Saya sebulan 4 kali. PKP baru ni tak boleh pergi. Oh, menangis saya, tuan-tuan. Kan? Kalau siapa ada hati tahulah, tengok Kaabah, menangis bang. Menangis Pak Long. Dia tengok-tengok, Ustaz, nampak Ustaz. Terus dia keluarkan daripada lidahnya, Ustaz, ampun dosa saya. Dia minta saya ampun dosa dia. Depan Kaabah bang. Kita jangan tanya bang. Orang excited, dia lupa. Dia minta saya ampun dosa. Saya kata Pak Long depan Kaabah minta ke Allah, lupa Ustaz. Terus dia sebut, ya Allah ampun dosaku. Dia menangis, semua menangis. Bila semua menangis, saya kata ya Allah, inilah dia hidayah milik Allah. Saya kata jemaah bangun, jom kita tawaf. Saya akan bagi earphone seorang satu. Jadi senang. Bila saya cakap, semua akan dengar jemaah saya. Tak perlu jerekah. Macam ceramah ni kan, kalau tuan-tuan lena, saya jerekah tu kan, jangan tidur. Baru ni saya jerekah dekat jitera, tuan-tuan. Pakcik tu balik-balik mati. Lagi hati-hatilah, tuan-tuan. Rupa-rupanya isteri dia tu janda tu sebelah rumah kawan saya. Saya pergi rumah kawan saya, Ustaz Lutfi. Ustaz Lutfi kata, Ustaz tahu tak, bulan lepas Ustaz pergi ceramah dekat masjid dekat Jitera. Ya Ustaz jerekah sekali kan. Mati pakcik tu.
Pakcik tu sebelah rumah saya. Ni janda tu ada sebelah. Ustaz, saya nak panggil dia. Panggil, saya nak minta maaf. Janda tu datang. Ustaz, dia rekah dekat masjid, mati suami saya. Tu makcik, ustaz ganti. Dia suruh saya ganti, tuan-tuan. Saya pun tak nak, gigi pun tak ada, mau. Nampak sikit, tuan-tuan. Nampak ada lena, saya buat lawak sikit lah, kan. Tidak kau boleh lena, tuan-tuan ni. Jadi bila bawa, tuan-tuan, hidayah milik Allah. Saya kata, jemaah, jom ikut saya. Senang, pegang tu yang lelaki, saya duduk depan. Jadi yang perempuan duduk di tengah. Jadi bila tawaf tu, 2 biji bas, senang. Pertama, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, la haula wala, Allahumma salli ala Muhammad, yang ke-6. Kemudian penutup, astaghfirullahalazim. Senang. Kalau kita kadang-kadang baca buku, jangan. Ada orang baca buku, Rabbana hablana. Kaabah mana ada? Kaabah sana. Dia jalan sana. Tak payah. Itu penting mutawif. Kan? Jadi saya round pertama, subhanallah. Jadi bila pegang tu, kita jadi macam ramai. Bila ramai, dia bunyi macam mana? Allah, Allah, Allah. Kan serentak kan? Bila serentak, yang kecil-kecil ni semua beredar. Bila beredar, ramai yang nak tumpang kita. Saya dengar, kenapa suara pelik? Rupanya Bangladesh pun tumpang tak? Hanallah. Awak pelik ni. Bangladesh pun ambil kesempatan, tuan-tuan. Saya kata lantak je lah. Yang penting terus, subhanallah, subhanallah. Round kedua, sampai dekat rukun Yamani, bismillahirrahmanirrahim. Kan, tak payahlah kita kucung kan. Sampai dekat Hajarul Aswad, Rabbana atina, semua serentak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi serentak. Jadi semangat, tuan-tuan. Sampai dekat rukun Hajarul Aswad, bismillah, ya Allahu akbar. Sebab tu kena ada ilmu. Saya bawa jamaah tak ada ilmu, bismillah, Allahu akbar. Macam tu pun ada. Tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan pergilah, tuan-tuan. Macam-macam. Ada yang tawaf peluk bini pun ada. Dah lah spender tak pakai. Bahaya bang. Allah, macam-macam ada. Sebab tu kena ada ilmu. Round kedua, subhanallah, alhamdulillah. Kemudian apa? La ilaha illallah. Tenang. La ilaha illallah. Jadi serentak. Jadi yang lain tu akan lari. Jadi kita cepatlah. Tapi kalau Turki, tak ada harapan. Dia ramai. Penduduk dia berapa ratus juta. Dia pun buat macam kami juga. Jadi kami tak habis lagi, baru la ilaha illallah, dia orang dah habis dah. Dia orang nak keluar. Dia orang rempuh kami. Saya dengan mutawif Turki. Saya pun Tarik. Saya kata Tarik bagi jalan. Jemaah ingat pakai ni, dengar Tarik semua. Tarik. Mangkuk ayun betul jemaah ni. Dia orang ingat zikir baru. Saya dalam hati aku silap dah, suruh ikut semua. Habis tu saya tanya, jemaah, ya ustaz, kenapa ikut saya? Ustaz suruh ikut. Saya kata Tarik tu bagi jalan. Loh, kami ingat zikir baru. Sebab tu kita kena ada ilmu. Kalau pergi Mekah ni, kalau boleh lah, sebelum nak bertolak tu, tahu sikit bahasa Arab. Kena tahulah sikit, takut sesat. Kadang-kadang pakai Waze kan, cari hotel, oh tak, lagi sesat ada. Jadi kalau boleh bahasa Arab tahu sikit kan. Macam pak saudara saya kan, dia pergi, dia hafal bahasa Arab. Hafal untuk kalau tersesat lah, dia pergi, dia akan cari mana. Kalau sesat, cari polis, jangan cari orang lain. Lagi sesat, dia pergi lah. Kalau polis Arab, dia tak akan sebut polis, dia akan sebut fa jadi ba, bulis. Kalau tuan-tuan pergi Arab, bulis tu polis lah. Kalau fa jadi ba, kalau sa talata jadi talata, salasa talata. Tu Arab. Dia pergi bulis. Anak, dia sesat. Anak nak kata apa? Tak sesat. Dia hentam. Anak sesatun. Polis tu dia ingat sesatun bahasa Arab. Polis tu ma'araf, madza tatakallam, aku tak faham hang cakap apa. Anak sesatun. Polis tu kata tak faham. Dia teringat ayat Quran. Polis, naam. Ana fi dhalalin mubin. Aku sesat yang nyata. Polis tu masya-Allah. Tapi dia tak berhenti. Ihdinas siratal mustaqim.
Kan tunjukkan aku jalan yang lurus. Sesat dah tu kan. Tuan-tuan try lah insyaAllah. Kalau sesat di Mekah, tuan-tuan sebut yang ni lagi sesat tuan-tuan. Kena tahu bahasa Arab. Macam baru ni kan cerita tuan-tuan, kadang-kadang banyak cerita dekat Mekah ni. Kira bawa jemaah macam-macam ragam. Yang terbaru ni bawa tu, dia mengaji bahasa Arab, buku. Dia pergi nak beli barang. Kam tu berapa? Oh, dia kata, oh boleh ni. Arab tu kata 5 rial. 5 tu 5 kan, dia tunjuk 5. Dia nak minta 4 rial. Tuan-tuan tahu dia cari kat mana? Usalli fadl Aisyah 4. Dia kata 4 rial. Arab kata alhamdulillah, khus ambil. Khalas roh. Jaga tuan-tuan, kalau Arab kata roh, maksud dia, kalau dia kata barra tu beredar. Jaga tuan-tuan kena faham. Kata barra maksud dia beredar. Kalau kata itlaq barra, boleh belah. Tapi kalau dia kata roh, maksud dia apa? Roh tu maksud dia jasad hang pun aku tak nak tengok, roh hang pun aku tak nak tengok. Dia halau macam tu. Maksud dia roh kamu pun aku tak nak tengok. Tu kalau dia kata barra tu jangan lembut lah. Kalau itlaq barra tu kasar sikit. Kalau roh, dia marah lah tu. Tu jaga tu. Kena tahu tuan-tuan kalau pergi Mekah. Jadi pakcik ni azan kan? Nak azan kan terus? Terus Alhamdulillah. Okey. Sebab saya habis-habis ni saya nak balik terus ke Pulau Pinang. Esok pukul 8 ada majlis tuan-tuan. Allah, kat mana ni? Lupa dah pun. Roh tu dah habis dah, mati dah. Lalai. Yang tadi tu. Apa? Pakcik tadi 4 rial. Tuan-tuan tu. Kan? Jadi dia pergi pula kedai lain, dia pegang pula. Kam dia tanya. Arab tu kata talata rial. Arab kalau salasa, dia tak sebut salasa. Dia sebut talata. Dia pun ingatlah talata usalli fadl maghribi salasa. 3 ringgit lah. Dia nak minta 2 ringgit. Agak-agak tuan-tuan nak guna apa? Usalli fadl subhi raka'ataini. Tahu dia kata raka'ataini rial. Rupanya Arab tu cakap Melayu. Dia kata orang tak cakap macam tu Raka'ataini rial lain ataupun isna rial. Tu kena tahu tuan-tuan. Kadang-kadang tak tahu ni susah sikit lah. Tapi kalau tahu ni kira tak kena tipu lah tuan-tuan. Yang dikasih rahmati Allah. Akhirnya tawaf. Habis tawaf saya bawa buka, duduk dekat makam Ibrahim. Bila duduk tuan-tuan, saya tengok jemaah saya. Pak Long tu dah sebelah. Hidayah milik Allah. Saya kata Pak Long doa. Nak doa macam mana ustaz? Saya tak pernah doa bahasa Arab. Saya kata Melayu lah. Melayu tu pun tak pernah doa. Saya kata macam ni lah. Pak Long sebut dosa, saya amin. Dia sebut tuan-tuan, ya Allah, aku pernah rogol perempuan ni. Dia sebut nama, saya amin. Aku pernah bully orang ni, saya amin. Aku pernah pukul orang ni, amin. Saya sambil duduk dengar tu dia punya dosa. Ni manusia apa ni kan. Kira kita tak mampu nak dengar. Memang dahsyat. Memang kepala gangster tu ada tattoo tu. Habis-habis saya kata Pak Long, banyak dosa ya Ustaz. Tu yang saya takut nak datang tu. Saya takut nak nampak Kaabah. Banyak dosa Ustaz. Saya kata Pak Long, ni depan Kaabah, Allah ampun dosa kita. Jom kita pergi sa'i. Saya bawa dia sampai habis masa tahlul. Saya gunting rambut dia. Saya doa, ya Allah, gugurkan dosa Pak Long ni ya Allah. Seperti mana gugurnya rambut ketika tahlul ini ya Allah. Menangis dia. Habis menangis saya kata Pak Long, jom kita pergi multazam. Tempat mustajab doa. Jom Ustaz. Dia seorang. Saya bawa dia. Bawa sampai multazam kan 3 kaki je. Orang ramai tak boleh masuk. Duk tunggu setengah jam. Bila tunggu dia muka dah lain dah. Dia panas baran. Gangster. Ustaz, nak tumbuk depan tu. Saya kata Pak Long ni depan Kaabah. Astagfirullahaladzim. Kepala gangster sama aja depan Kaabah tuan-tuan. Nak tumbuk Arab di depan tu kerana tak benar dia masuk. Elok setengah jam, saya tengok ada kosong. Arab ni keluar. Saya tolak Pak Long tadi. Tolak. Dada dia kena Kaabah, pipi dia kena Kaabah. Dia angkat tangan. Terus dia sebut, ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Menangis dia tuan-tuan. Menangis sungguh. Sebab tu Nabi kata, ya beku menangislah. Fa in lam tabku fatabaku. Tak boleh paksa. Air mata yang mengalir secara paksa, Allah padam api neraka kita. Tuan-tuan pernah tak menangis seorang-seorang? Kita bukan muda bang. Saya 54. Kadang-kadang bangun termenung, ya Allah, kawan saya 7 orang dah meninggal. Tinggal 29 nya. Baru ni buat perjumpaan, tengok-tengok semua dah tua-tua dah. Saya ingat saya muda lagi. Semua beruban dah.
Allah, tengok tua-tua, saya tanya lah, Ustaz, ada cakit tak? Ada kecil manis, darah tinggi, semua ada. Kata, Ustaz tak ada ke? Saya Alhamdulillah tak ada. Sebab tak cek. Tak pernah cek, tuan-tuan. Kalau cek, macam-macam ada. Sebab kalau cek kan pakcik, rasa ada penyakit, takut kan. Dia tengok Ustaz tak ada, dah mati kan. Tak berani nak cek, tuan-tuan. Macam-macam ada penyakit. Saya tengok-tengok dia, tuan-tuan, dia doa, ya Allah, ampun dosa aku. Menangis dah. Bila dia menangis, tiba-tiba dia senyap. Saya bisik kat telinga dia, Pak Long, doalah ampun dosa mak ayah. Dia ya Allah, ampun dosa mak ayah aku. Lepas tu dia senyap pula. Kata, Pak Long, minta murah rezeki. Lupa Ustaz. Ya Allah, murah rezeki. Dia senyap pula. Saya bisik kat telinga dia, Pak Long, sudah bagi orang lain pula. Saya tarik dia kesat air mata dah. Duduk dekat makam Ibrahim sambil kesat air mata. Pak Long, apa rasa bila berada di hadapan Multazah? Ustaz, saya tak pernah menangis, Ustaz, seumur hidup saya. Tapi hari ni air mata saya keluar, Ustaz. Saya kata kat dia, Pak Long, ini namanya hidayah milik Allah. Rupanya hidayah sungguh, tuan-tuan. Balik-balik dia pusing 180 darjah. Saya jumpa nak baca khutbah, tengok-tengok dia pakai jubah. Pakai jubah yang pendek tu, pakai serban. Duduk saf depan. Saya tengok, Pak Long, balik umrah macam mana? Hidayah milik Allah. Dia ulang balik apa saya sebut. Saya kata, hidayah macam mana? Dia selak lengan dia. Tengok-tengok, tuan-tuan, ni tatu ni dah tak ada dah. Tapi dekat lengan dia tu, isi dah kulit dah terkeluar. Nampak merah ni. Saya kata, Pak Long buat apa ni? Rupa-rupanya dia doa di Mekah nak buang tatu. Dia buat macam mana? Balik dia pasang setrika. Iron setrika tu pasang sampai panas tu, dia letak tu. Dia letak sampai kulit tu melekat dekat setrika. Kemudian dia angkat terkeluar tatu tu. Ni merah ni. Saya kata, Pak Long sanggup buat macam ni ke? Dia sebut dua kalimah ni, saya menangis, tuan-tuan. Dia kata apa? Ustaz, lebih baik api setrika membakar kulit saya, Ustaz, daripada api neraka Allah membakar saya di akhirat. Tuan-tuan, kalau terdetik hati tuan-tuan, itu namanya hidayah dah sampai dah tu. Dah Tuhan buka dah. Tapi kita tak mau pegang, tuan-tuan. Saya kata, Pak Long, ini hidayah daripada Allah. Sebab tu, tuan-tuan, Nabi ni bawa sungguh hidayah. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Nabi ni apa? Nabi ni bawa Islam. Nabi tu apa? Kafatan linnas, dia sesuai untuk semua manusia. Semua manusia. Sebab tu sesuai untuk orang Melaka, orang Pulau Pinang, orang Banjar, orang Melayu, orang Cina, orang India, semua sesuai. Tapi kita banyak mencari perbezaan, betul tak? Kita sebenarnya banyak penyatuan. Apa penyatuan kita? Kita kiblat yang satu. Apa lagi? Kita Nabi yang satu, Muhammad. Kita Quran yang satu. Banyak penyatuan kita ni. Kita apa? Islam, agama kita. Kita apa? Allah yang satu. Kita apa lagi? Kita Allah yang satu, kiblat yang satu, bangsa yang satu Melayu, agama yang satu Islam. Banyak penyatuan. Tapi kita banyak mencari perbezaan, tu yang kita bergaduh. Nabi bawa ni, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Sebab tu saya datang ni bukan nak bawa perpecahan, bawa penyatuan untuk kita. Orang Melayu ni, tuan-tuan, apa beza dia orang Melayu dengan Melayu yang lain? Melayu ni ada banyak beza. Melayu ada kacokan, Melayu betul. Melayu yang betul tu ada 7 keturunan. Melayu Bugis, Melayu Banjar, Melayu Siam, Melayu Mamak, Melayu macam-macam Melayu, 7. Nak beza Melayu, tengok kat mana? Tengok pada hidung. Kalau hidung dia letak cermin mata, jatuh tu Melayu lah tu. Sebab hidung dia macam pelepah tamar. Tu Melayu lah. Memang Melayu betul. Tapi kalau letak tu ada lekat-lekat sikit, Melayu lain lah. Sama ada Melayu campur Malbari ke. Macam saya Melayu campur Siam. Isteri saya Melayu campur Mamak. Isteri saya Mamak, saya Siam. Siam campur Mamak, jadi Semak. Jadi ni, kita ni, tuan-tuan, Nabi bawa penyatuan untuk kita. Kenapa kita tak bersatu? Kita cari perbezaan. Bila cari perbezaan tu yang kita bergaduh. Contohnya ni, kalau jadi imam. Imam selalu baca apa? Kan, was dan qalun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lagu tak kisah, tapi bacaan dia selalu macam itulah. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Betul tak?
Tiba-tiba kita bawa perbezaan tanpa bagi tahu kepada jemaah. Kita pendekkan. Maliki yaumiddin. Betul tak? Betul. Itu qiraat. Tapi kena bagi tahu. Macam itulah tuan-tuan, kalau dalam agama ni tuan-tuan buat satu pembaharuan yang mana kita duk buat lama dah, maka pecah masyarakat kita. Pecah. Kita duk buat tahlil dulu. Tiba-tiba datang tahlil bid'ah. Kita duk selawat ketika mana? Ramadan. Tiba-tiba bid'ah. Jam tuan-tuan. Hancur. Pecah kita. Ni dia Maliki yaumiddin. Qiraat boleh baca, tapi kena bagi tahu jemaah. Ihdinaz zira. Boleh baca tak? Ihdinaz zira. Boleh, itu qiraat. Ihdinaz zira boleh baca, ihdinas sira boleh baca, ihdinas sira boleh, sin. Tapi kena bagi tahu jemaah. Tiba-tiba dia datang baca ihdinaz zira alaihum. Boleh tak? Boleh. Itu qiraat. Ataupun alaihimu. Boleh juga. Kita baca selalu alaihim. Betul tak? Tiba-tiba dia datang ihdinaz zira sampai alaihum ghairil maghdubi alaihim waladdallun. Lah kali makmum amun. Khosak habis tuan-tuan. Mana ada amun, tetap amin. Jangan bawa perbezaan. Kalau bawa, orang tak ada ilmu, hancur kita. Macam itulah kita duduk masyarakat kita ni. Kalau orang dah biasa duk buat, ikut ajalah. Nabi bawa ni tuan-tuan, yang mana tidak bercanggah dengan apa yang ada dengan masyarakat jahiliah. Kan? Selagi mana tidak syirik kepada Allah, syirik tetap syirik. Yang mana lain tetap amal yang sama, jubah yang sama, kan, turban yang sama. Macam tu kita orang Melayu. Ada orang kata Wali Songo tu sesat, sedangkan Wali Songo kan telah mengislamkan jutaan umat Islam di Indonesia. Ada orang kata sesat. Allah, sedih ya tuan-tuan, tak faham sejarah. Sebab tu lah kalau kita cari perbezaan, banyak kita akan berpecah. Tuan-tuan tengok dari segi bahasa kita berbeza dah. Berbeza bahasa kita. Tapi kita boleh duduk sekali, betul tak? Sini ada tak orang Kelantan? Kelantan, menantu ke? Ada tak? Mana? Angkat tangan. Ada? Mana? Ada? Kelantan lah? Kat mana Kelantan? Oh, ni buat kecek pun duk pekat lagi. Kenapa tuan-tuan ustaz boleh duduk dengan kita? Sebab kita menolak perbezaan. Betul tak? Dia tetap duduk dengan kita. Kerana apa? Dia Melayu dan Islam. Tapi kalau kita Kelantan lain. Saya tuan-tuan dulu masa saya duduk di universiti, saya minat dengan orang Kelantan. Sampai saya nak kahwin dengan dia. Tapi dia tak nak terima saya sebab dia ada klik dia. Dia kata mesti kahwin dengan orang Kelantan juga. Ustaz kahwin orang Melaka. Kelantan juga nampak. Tapi dia duduk sini, kerja sini. Kan? Dia tak nak. Jadi saya minat tuan-tuan orang Kelantan sehingga saya hafal lagu dia. Tahu tak lagu dia? Anak bujang tak jenis, mak pak kata jenis, lemu jatuh tengah jalan, mulut kumat kumit, jatuh jalan dia jalan, pakai dengan lak kukik. Pernah dengar tak lagu ni? Zaman saya dah dengar lah. Tuan-tuan pernah dengar tak? Ambil tuan-tuan nampak suci sangat macam tak pernah dengar lagu kan. Saya minat lagu tu. Saya tak faham pun. Tapi saya boleh raih orang Kelantan tuan-tuan. Jadi sahabat yang ramai orang Kelantan dengan saya. Sebab apa? Saya menolak perbezaan. Sebab dia Melayu Islam. Itu bahasa. Bahasa dah berbeza dah. Satu lagi apa? Pergi Terengganu. Makan ikan tambang tepi pinggang. Semua G. Tapi kalau A, Rusila. A jadi A. Beza. Itu tak apa lagi Ustaz. Kalau pergi Kuala Berang. Tak faham langsung. Ada tak orang Ganu ini? Ganu. Tak mengaku nampak duduk di Melaka. Ada tak orang Ganu? Pia apa kalau Kuala Berang apa? Pia. Apa nama Pia tu? Dia orang cakap saya tak faham tuan-tuan. Di Kuala Berang, tapi alhamdulillah mereka boleh raih saya orang utara. Kerana apa? Menolak perbezaan. Menolak. Kita duduk sama-sama, alhamdulillah seronok tuan-tuan, harmoni kita. Terengganu, pergi Johor. Johor cakap lembut tuan-tuan, lama tak jumpa kita nak ke mana. Betul tak? Bagus orang Johor ni. Tapi saya ceramah di sana, dia orang kata apa? Ustaz ceramah kasar. Sebab dia tak memahami. Allah sebut dalam Quran apa? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nampak tak disebut? Wahai manusia,
Inna khalaqnakum. Kalau kita mengaji bahasa Arab, khalaq maksud dia apa? Ciptakan manusia, lelaki perempuan. Lepas tu dia guna apa? Dia tak gunakan khalaq. Wa ja'alna. Kenapa wa ja'alna? Ustaz tahu kan? Wa ja'alna maksud dia, kami jadikan daripada lelaki perempuan ni bersuku-suku, bangsa-bangsa. Apa tujuannya? Li ta'arafu, untuk kenal. Kita bergaduh kerana apa? Kerana tak kenal. Jiran kita bergaduh kerana kita tak kenal dia. Kita bergaduh dengan isteri kerana tak kenal. Macam itulah kita ni. Kan, duduk di Johor, tak kenal orang Melaka. Kan, orang Johor cakap lemah lembut aja, lama tak jumpa, kita nak ke mana? Saya ceramah tuan-tuan. Habis-habis dia kata, Ustaz ceramah sedap Ustaz, tapi kami tak faham. Saya kata, kenapa tak faham? Tadi saya buat gelak, ramai gelak, dah Ustaz gelak, kami pun gelak Ustaz. Ni orang Melaka faham tak saya ceramah kan? Ceramah kan, faham kan? Sebab tuan-tuan menolak perbezaan, tuan-tuan cari persamaan, tu yang kita boleh dengar ceramah. Cuba tuan-tuan kata, ni orang utara malas nak dengar. Tuan-tuan balik seorang-seorang. Itu namanya kurang ajar. Kan? Allah, itu Johor. Cuba tengok perbezaan orang Melaka. Cakap macam mana? Lahabau, pulau atas pagau, terbakau, semua bunyi pelik-pelik kan. Tapi saya tak pernah terasa hati. Pernah ada seorang pakcik telefon saya bawa kereta. Ustaz kat mana Ustaz? Saya jalan jam. Terus dia kata, oh jalan tak lancau. Oh aku geram tuan-tuan. Ni orang Melaka ni. Saya dalam hati, makcik ni maki saya ke? Lancau tuan-tuan. Kami kalau lancau nak kena tumbuk dah tuan-tuan. Tuan-tuan maki ke? Tak. Itu adalah kalimah yang tuan-tuan cakap, betul tak? Itu yang paling lembut. Kan? Kalau kita memahami orang Melaka, Allah tuan-tuan, mulut saja nampak maki, tapi hati dia cukup murni. Orang Melaka. Ada lagi tak yang kosong? Hebat orang Melaka. Itu Melaka. Nah, Melaka ni banyak pantun tuan-tuan. Saya pernah pergi satu masjid kan. Masuk-masuk tu apa? Masuk-masuk ada pantun dalam tandas. Ekor kucing, ekor tikus, lepas kencing, sila jirus. Sambil duk kencing tu nampak ada pantun. Satu lagi saya tengah duk berak, tengok-tengok depan pintu, borong merak, ikan lampam, lepas berak, sila pam. Melaka tuan-tuan. Kan Melaka dengan terhebat dengan pantun ni kan. Saya ubah dekat sekolah saya. Burung merak, ikan lampam Kuala Kedah. Lepas berak sila pam. Siapa tak pam haram jadah. Tuan-tuan, kenapa kita boleh raih? Orang Melaka kahwin dengan orang Pulau Pinang, kahwin dengan orang Johor, kahwin dengan orang Kelantan, kerana menolak perbezaan. Yang tu yang Nabi nak. Cuba bayang orang utara kahwin dengan orang Terengganu. Pening tuan-tuan kalau kita tak faham. Sebab tu disebut li ta'arafu. Kan pernah orang Kedah kahwin dengan orang Terengganu. Isteri dia orang Kedah, dia masuk dalam bilik air, jumpa ular tak ular? Ular kan ular? Ular kecil aja. Orang utara kata apa? Ular. Dia pergi, abang, ular. Tengok kecil aja. Orang Ganu, suami dia tu, katok. Tak ada sebut katok. Katok tu pukul lah. Katok. Orang kata ular, dia kata katok. Last kali bergaduh tuan-tuan, bercerai. Kerana apa? Tak faham bahasa. Rupanya Terengganu katok tu maksud dia pukul. Kita kalau katok maksud dia katok. Tengok. Kerana tak faham bahasa, tu yang kita bergaduh. Kita dah pecah banyak dah bang. Pecah mazhab dah pecah dah. Kita ahli sunnah wal jamaah dengan yang lain tu pecah lagi. Pecah pula dengan apa? Dengan main bola pecah pula. Pecah dengan politik lagi. Allah, macam-macam. Bang, mari kita penyatuan. Tolak perbezaan. Nabi suka yang ni, penyatuan ni. Tuan-tuan dekat itu Melaka, Negeri Sembilan. Tuan-tuan dekat Negeri Sembilan. Negeri Sembilan apa dia? Apa kono jang termenung aja. Sedap kan? Seronok Negeri Sembilan. Pernah orang Negeri Sembilan ni gelak kuat makcik dekat sebelah sana. Nampak sangat stres. Ni orang Negeri Sembilan pergi Mekah dengan saya. Kecil aja macam adik kita lah. Isteri dia jangan tanya, punya besar. Daripada atas sampai ke bawah 82. Atas bawah. Saya katalah, palung, saya semua palung kalau tua kan. Palung laju sangat. Isteri tu jalan macam penguin lah.
Nanti kalau sesat susah, suruh pegang kain paklong. Pegang kain ihram tu dah. Dia pun bagi tahu lah, milah kau pegang ni kain den ni kuat-kuat, kain yang bawah tu. Jangan kau lopas, dia kata. Kalau lopas susah den. Bini pegang lah. Dia laju. Ini tarik. Laju tarik, terlucut. Yang dia duk jalan lagi, apa konoi sujud. Sujud apa abang? Bawah tak ada apa dah bang. Nampak perbezaan dia kalau kita tak faham, jam kita bang. Kita bergaduh bang. Nabi utus untuk apa? Khairul ummah, sebaik-baik umat ni tuan-tuan, penyatuan. Sebab tu Nabi sampai di Madinah dia kata apa? Ya ayuhan nas. Kalau kita mengaji bahasa Arab, an-nas itu manusia. Tapi nas itu daripada kalimah kata dasar nasia. Nasia maksud apa? Lupa. Tambah-tambah orang Melaka selalu makan nasi kan. Setiap hari nasi. Lupa. Fazakir in nafa'ati zikra tanfa'ul mu'minin. Tu kena beri peringatan. Sebab tu kita kena ada juga 2 minggu majlis ilmu. Kalau tidak tuan-tuan, hati gelap. Satu titik hitam kalau tak dengar 2 minggu kuliah agama. Tapi masjid ni alhamdulillah tiap-tiap bulan ada ya. Oh, masya-Allah lah. Semalam bulan lepas Datuk Syahran. Ni Ustaz Abdullah Khairi. Bulan depan Ilyas Allah. Oh, bagus tuan-tuan. Hebat tuan-tuan ni. Tuan-tuan buat inilah Allah angkat bala umum. Tapi kalau tak ada majlis ilmu, tuan-tuan tengok bala umum akan turun. Antara bala umumnya apa? Rumah kita kena pecah. Tu bala umum tu. Anak kita diganggu. Bala umum. Banyak dadah. Tu bala umum tu. Kerana majlis ilmu tak ada. Kita buat majlis, Allah angkat bala umum. InsyaAllah kita jalan kat mana pun dekat sini tenang ya. Allah dah angkat dah bala umum. Itu ketenangan yang ada. Sebab tu tuan-tuan disebut ya ayuhan nas. Nabi kata bila sampai Madinah, absyus salam. Nampak? Penyatuan yang pertama apa? Sebar salam. Ni penyatuan ni. Nabi kata absyus salam, sebarkan salam. Kita salam tak? Kita tak salam pada orang yang kita tak kenal. Kita bagi salam orang yang kenal, ya betul tak? Sedang Nabi kata kaedah salam ni apa? Wa iza rakiba ala mashi. Apabila kamu menunggang, bagilah salam pada orang yang berjalan. Wa idza mashi ala qa'idah. Apabila kamu berjalan, bagilah salam pada orang yang duduk. Itu kaedah. Wa idza qalil ala kathir. Kepada orang yang sedikit, kepada orang yang banyak. Itu kaedah bagi salam. Kita banyak ke kecil kita tak kisah. Apa tu salam ni? Hubungan antara kita. Jumpa assalamualaikum, minta salam sejahtera. Warahmatullahi, minta berkat. Wabarakatuh, minta rahmat. Wabarakatuh, minta berkat. Hebat tak? Kita doa orang 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta berkat, rahmat, minta sejahtera. Hebat tak? Tapi kita tak amal ini. Amal balik bang, jumpa orang bagi salam. Assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kita bagi salam dia tak jawab. Terus doa kat dia. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'af. Tak mau doa sangat bagi mati bang Ustaz. Kan? Penin bang. Absyus salam, sebarkan salam. Salam ni ada haram, ada wajib, ada makruh, ada harus. Ada wajib. Wajib masa mana? Ni saya bagi salam tadi. Wajib jawab. Tentu jawab tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru jawab salam. Salam guru kepada anak murid adalah wajib dijawab oleh anak murid. Dan ada salam yang tak perlu dijawab. Tahu tak mana? Salam imam. Imam bagi salam kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum jangan jawab pula. Waalaikumsalam Pak Imam. Tak perlu jawab. Sebab tu kena mengaji. Jangan duk jawab pula. Ada yang salam kita bagi, kita tak nak dengar. Di mana? Dekat kubur. Tuan-tuan bagi salam kan? Assalamualaikum ya ahlal diyar. Tuan-tuan nak dia jawab. Kalau dia orang jawab waalaikumsalam, alhamdulillah, hari itu juga tuan-tuan penghuni kubur. Mati terus tuan-tuan. Ada salam yang sunat dijawab. Salam masa mana? Assalamualaikum, ustaz nak pergi mana? Kampung Gadik. Tolong sampaikan salam saya pada ustaz. Alhamdulillah. Jadi saya pun sampai, ada orang sampaikan salam. Sampai salamnya.
Sepatutnya dia kena sebut, sampaikan salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi, baru betul. Maka saya pun sampai, ada seorang kawan ustaz, dia sampaikan salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi. Maka sunat ustaz jawab. Tapi kalau dia tak sebut, kena terima, saya terima salam. Tu kaedah. Tu sunat jawab. Satu lagi, harus jawab. Harus jawab dekat mana? Telefon. Kan banyak orang kan, Salam kum, tuan-tuan harus jawab kum salam. Kan SLAM kum tu kan. Tuan-tuan takkan dia jawab Waalaikumsalam. Dia tulis pun ringkas kum salam, tuan-tuan pun salam kum. Teruk betul lah tuan-tuan ni. Kadang-kadang dengan teknologi ni, elok paling ringkas senangnya tulis salam aja. Salam tu maksudnya sejahtera. Ada orang kata tak kaedah bahasa dia tak faham. Salam tu sejahtera. Sebab tu teknologi ni kena ada tuan-tuan ni. Kan? Siapa sini yang tak ada ni handset ni? Cuba angkat tangan. Adik tak payahlah angkat. Ada tak yang tak ada ni, orang dewasa? Semua ada, nampak kan? Ini paling mudah tuan-tuan. Tuan-tuan download baru punya. Namanya Tartil. Tartil ni tuan-tuan baca ayat Quran, dia akan keluar ayat apa, surah apa dengan tafsir semua cukup. Teknologi cukup senang. Tuan-tuan nak cari hadis ustaz, senang aja. Type aja dalam bahasa Arab. Dia akan keluar sanad, siapa perawinya, hadis tu sahih atau tidak, hadis tu daripada mana, Allah, dengan kitab semua cukup. Sekarang ni teknologi cukup senang. Nak tak nak. Sebab tu kalau kita ceramah sekarang, kadang-kadang ada orang tekan aja. Kita boleh tahu baca ayat Quran betul tak betul. Kita boleh tahu hadis tu sahih tak sahih. Sampai macam tu. Tu yang banyak-banyak anak muda, dia bukan al-ilmu bi ta'allum. Ilmu bukan berguru, pakai Google ya. Bahaya mengaji tanpa guru. Maka dia tak akan hormat guru dia. Sebab dia rasa hebat tak no? Sebab tu mengaji kena berguru. Saya walaupun saya ada PhD tuan-tuan, I got a PhD in psychology. Nak cakap orang putih sikit no? Sometimes you deliver your talk in English, that mean you are a clever person. Oi, orang Gading faham tau no? Gelok tau. Saya ceramah kat Bali dia apa? Haram tak faham tuan-tuan. Rupanya orang Gading ni hebat-hebat kan. Kadang-kadang cakap orang putih juga boleh nampak cerdik. Tapi ada orang cakap orang putih nampak bodoh lagi bodoh. Tapi teknologi ni tuan-tuan, sekarang ni ustaz-ustaz kena main peranan. Kena ada IG kena ada. IG ni untuk orang muda 40-50. Kena ada Facebook ni 50 ke atas. Kena ada TikTok. Ustaz ada TikTok? Ada. Saya dulu tak minat TikTok. Rupa-rupanya TikTok itulah anak muda ramai yang terbuka pintu hidayah. Ni tengok anak muda yang datang ni mesti geng TikTok, betul tak? Saya kuliah TikTok kan 3 minit je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tengok 300 je. Saya buat macam mana? Woi! Semayang! 5 juta. Rupanya jerekah 5 juta. Buat kuliah 300. Rupanya TikTok ustaz boleh dapat duit. Siapa yang ada TikTok tapi syaratnya kena 1000 orang follower lah. Saya follower saya tak ramai, 1.3 juta lah. Buat saya dengan Ustaz Aslin sembang setengah jam ya. Tuan-tuan dapat $846. Baru setengah jam pakcik tak tahu ke sekarang orang buat duit dengan ini. $846. Tahu tak berapa? Kali 4.5. 8 kali 4 sudahlah. 8 kali 4 3,200 setengah jam. Tengah jam 3,200. Ni aku ceramah lebih sejam dah. Tak tentu dapat banyak tu. Psikologi pandai tuan-tuan. Allahu Akbar. Dia nak cerita, tuan-tuan, itu Nabi bawa tuan-tuan penyatuan antara kita. Sebab tu tuan-tuan bersatulah. Saya nak cerita pasal Nabi ni hebat, tapi nak ini yang benda yang penting. Kita tengok kat Selangor lah. Ini bawa balik. Tuan-tuan tengok, Selangor bagus. Selangor sebab macam-macam ada kat situ. Melaka ada, Terengganu ada, Kelantan ada. Diorang boleh duduk penyatuan tuan-tuan dalam taman yang sama. Macam kita ni duduk kampung kan. Mungkin ustaz seorang daripada Kelantan. Ada lagi yang Kelantan? Ada kan? Ada ramai. Mungkin isteri dia orang ataupun anak menantu kan. Tapi kita harmoni tuan-tuan. Kita tolak perbezaan. Selangor macam tu. Saya ceramah kadang-kadang bahasa utara saya keluar pekat. Dia orang faham. Sebab banyak komuniti yang ada. Itu Selangor tengok perbezaan Perak. Ada orang Perak sini tak? Ada tak? Tak mengaku weh. Takut nanti kan? Nanti orang Melaka tumbuk mati kan. Orang Perak lagi beza. Cuma tengok Kuala Kangsar. Apa Kuala Kangsar? Hai kome, doraya dah berbunga.
Semua sebut komen. Tapi kita faham tak? Kadang tak faham, tapi kita tolak perbezaan kan. Kita terima menantu kita orang Kuala Kangsar. Oh, komen lah kan. Itu Kuala Kangsar, cuba pergi Bota. Bota, dia tak sebut Bota. Kalau Bota jadi Bote. Bota jadi Bote. Tapi kalau kota, jangan ubah. Tuan-tuan nak pergi ubah. Sebab tu Perak, dia tak ada putera mahkota. Dia ada Raja Muda, Raja Dihilir, Raja Hulu, betul tak? Ada tak putera mahkota? Tak ada. Kalau ada macam mana? Pergi dekat Bota, kita persilakan putera mahkota je. Bergaduh kita. Sebab tu orang Melaka pergi Bota, jangan sebut tu ikut tuan-tuan. Kalau Bota, tapi kena tengok nak ubah tu. Kalau tuan-tuan li ta'arafu, tuan-tuan akan bahagia tuan-tuan, sebab kita mengenali. Itu Perak turun bawah. Pulau Pinang tu tak pulau-pulau. Pulau kalau cakap banyak golek. Cakap sepatah golek 5 patah. Lama tak jumpa, jangan buat leceh. Itu biasa. Tuan-tuan jangan tak biasa. Kalau kahwin tuan-tuan anak tuan-tuan orang Pulau Pinang, tengok. Dia cakap macam itulah. Cakap golek lah, ustaz lah, lama tak jumpa ustaz. Itu biasa kalau kita li ta'arafu, kita kenal. Itu orang Pulau Pinang masuk sikit. Kan, orang utara, Kedah bagus tuan-tuan. Dia boleh cakap Melayu, cakap orang putih. Kalau pergi kat Baling, siapa sini orang Baling? Dia kata apa? Tak today. Tahu tak maksud dia tak today? Tak tahulah weh. I don't know. Tiba-tiba Mak Saleh datang. What is the day for today? Tahu dia kata apa? Tak today. Tengok. Cakap orang putih, nampak? Orang Baling. Tapi kalau kita faham, rupanya itulah bahasanya. Satu lagi, kalau orang Baling, dia akan sebut bilik A. Tak ada bilik A? Bilik A itulah bilik air. Tu sebab tuan-tuan kena faham. Banyak kita tak kenal. Tu yang bergaduh. Bilik A. Pernah lembaga tabung uji haji datang. Ceramah kat Baling. Okey, habis kuliah ceramah, kita jamaah tunggu bilik A. Bilik A lah. Bilik A kan A. Jamaah Baling semua dalam bilik air. Tak faham bahasa. Sebab tu kalau kita faham, senang bang. Tu namanya li ta'arafu. Kita tak kenal tuan-tuan. Satu lagi kan, orang Baling ni pernah pukul 5 pagi nak pergi motong getah. Dia naik basikal. Orang Arab datang daripada Mesir. Dia orang ingat orang Malaysia ni boleh baca Quran sedap. Bila baca Quran sedap, boleh cakap Arab. Kan? Dia bawa kereta sampai Baling pukul 5 pagi. Minyak habis, mati tengah jalan. Dia tengok pakcik tu nak pergi motong. Pakcik tu duduk kayu. Dia duduk keluar daripada kereta tu. Dia tahan dekat tengah jalan. Ya Ammi, pakcik, sayyarati, kereta aku benzin mafi khalas. Kereta minyak habis. Yang pakcik tu awat. Tengok orang Baling. Awat ambil daripada bahasa Inggeris. Awat. awat ni. Benzin mafi, minyak habis. Dia ingat pakcik ni boleh cakap Arab sebab orang Melayu baca Quran sedap. Benzin mafi, goyak gapo, cakap apa? Tak faham. Tengok macam penyelesaian macam mana. Dia pegang kepala pakcik tu, dia tunjuk kat sombong minyak. Ya Ami, hena sadaqallahul azim. Pakcik tu kata, minyak habis. Tengok hebat tak orang utara. Sebab tu tuan-tuan, kita ni kadang-kadang kita tak kenal. Tu yang kita bergaduh dengan jiran. Kenal lah jiran kita. Teman-teman orang perempuan lah. Perempuan kadang-kadang hantar makanan. Kita tak faham tuan-tuan. Akhirnya kita menanti dibalas balik dengan Tupperware ataupun bekas yang kita bagi. Itu masalahnya. Kalau kita faham tuan-tuan, Nabi apa? Absus salam wa at'imut ta'am. Jamukan makan kan. Jamu makan tu. Kadang-kadang kita bagi makan, tak perlu minta balasan. Kerana apa? Kita menjaga hati jiran. Bukan dia senang. Tapi kita bila bagi, mesti tunggu. Aku bagi bihun goreng. Dia nak balas balik, mesti lebih pada tu. Kita bagi bihun goreng, udang penuh. Dia bagi kat kita balas balik, cucur udang. Haram udang pun tak ada. Komen tuan-tuan, komplain. Tu yang kita tak faham. Bila cucur udang tak ada. Cucur badak ada tak tuan-tuan? Cucur kodok duduk di atas. Kalau kita faham, balasan dia bagi balik, itu tanda ra'i. Kita menolak perbezaan, kita boleh hidup sekali. Kan, tadi saya sebut tadi kan, ada smart
salam sunat. Ada makruh. Ada makruh macam mana? Dalam majlis ilmu. Macam saya duduk ceramah ni kan, ada orang masuk, Assalamualaikum, makruh dalam majlis ilmu. Satu lagi mana? Masa makan. Makruh bagi salam ketika makan. Saya tengah makan, tiba bagi salam, Assalamualaikum Ustaz. Saya pun, wah, mati terus Ustaz itu. Kerana menjawab salam, makruh. Ada yang salam haram. Ketika mana haram? Ketika dalam tandas. Saya pernah tuan-tuan di Negeri Sembilan, masuk-masuk tandas tu tak ada selak. Saya buat macam mana? Saya masukkan air dalam baldi, saya tolak untuk letak depan pintu. Tengah duk konsentrate, ada mamat mana ada tolak. Tolak, terkejut saya. Dia tengok-tengok Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya dalam hati nak jawab tak jawab, nak jawab tak jawab. Saya kata ni jamban ni, tandas ni. Oh silap Ustaz. Ustaz buat apa tu? Dia tanya saya buat apa. Kadang-kadang tak faham tuan-tuan. Sampai dalam tandas membagi salam. Haram dalam tandas. Sebab tu kita nak. Kemudian wa at'imu ta'am, jamu makan. Macam saya sebut lah, kita ni tuan-tuan buatlah kenduri selalu. Kerana berkat. Saya jumpa baru ni abang tuan-tuan masa dekat chalet saya duduk baru ni. Tadi abang tu cerita, dia kata Ustaz, cerita abang ni gigi tak ada tapi tenang muka. Kan? Dia kata apa saya? Ustaz, saya alhamdulillah Ustaz, saya buat bendang 12 gelung. 12 hektar. Ha? 100 hektar. Tuan-tuan kenal kan orang tu kan? 100 hektar dia kata. Saya tenang, dia kata Ustaz, jangan lupa zakat. Dia sebut tu, jangan lupa zakat. Saya kata ni hebat ni. Tuan-tuan ingat, kita bagi dekat sesuatu yang kita keluar, Allah murah rezeki. Betul tuan-tuan. Saya ada 26 orang anak yatim. Saya jaga tuan-tuan. Di antaranya apa? Hati saya tenang tuan-tuan. Itulah rezeki. Banyak orang kata rezeki adalah duit. Bukan. Duit mata-mata. Hati tenang tu rezeki lah tu. Tuan-tuan ada isteri, tenang aja kan. Tuan-tuan balik-balik isteri, tengok muka isteri kan. Assalamualaikum. Tenang aja. Tu rezeki lah tu. Lepas tu isteri panggil pula, bang, tenang kita. Lepas tu sedia dengan makan. Itu rezeki lah. Tuan-tuan balik ada tak sedia makan? Saya pernah pergi rumah Tok Guru. Tok Guru tu masuk-masuk, dia panggil isteri dia. 2 kali ketuk lah. Isteri dia keluar tuan-tuan, angkat siap air. 2 kali ketuk. Tuan-tuan, sampai reban pintu. Haram tak keluar tuan-tuan. Dia ada. Ada seorang pakcik tu, orang Johor. Dia panggil isteri dia apa? Isteri kita panggil yang elok doa. Dia panggil darling. Umur 68. Masa nak beli dekat Madinah tu, dia panggil isteri dia, darling, saya dengar berbulu tuan-tuan. Panggil darling umur 68. Saya pergi kat dia, pakcik. Hebat pakcik, panggil darling. Dia kata aku panggil darling lah sebab duit tak bawa, nak pinjam. Tak ada pakai tuan-tuan. Yang paling hebat ada seorang pakcik Kuala Nerang. Kami pergi rumah dia, dia umur 78. Dia panggil isteri dia apa dia? Macam azan, hayya 'alas salam. Dia panggil apa? Yang. Panggil yang. Isteri dia keluar tuan-tuan, umur 76, angkat air, menggigil lah. Minum Ustaz. Elok isteri dia pergi, saya tanya pakcik umur berapa? 78. Panggil yang. Dia kata aku panggil yang lah sebab aku dah lupa nama dia. Rupanya nama pun lupa dah tuan-tuan. Aduh. Doa. Bang, kenapa kita panggil yang? Ada suami isteri dia panggil apa? Suami dia B. Saya tanya dia, ni nasi baru ni panggil B. Saya tanya kenapa panggil B? Dia kata daripada Habi, bahasa Inggeris. Saya kata Habi, kenapa tak tambah A ataupun Ba? Babi kan. Dia panggil yang elok. Panggil kalau nama tu nama tak hormat lah. Kita tak kenal tuan-tuan. Kalau kenal kita boleh hidup bahagia. Kita tak kenal jiran, tak kenal adik-beradik, tak kenal keluarga, tak kenal isteri kita, suami kita. Tu yang kita bergaduh. Sebab tu ditekan sangat. Li ta'arafu, kenal sungguh-sungguh. Ni tuan-tuan duduk Kampung Gadik ni, tuan-tuan kenal semua tak? Kenal tak semua? Itu yang kita jadi masalah. Kan ada orang mati, siapa mati tu tak tahu. Pakcik mat tu. Kita pun tak kenal bang. Cuba kalau kita kenal, alhamdulillah kita hidup harmoni bahagia. Kita buat kenduri orang makan, kan? Penting orang makan kalau buat kenduri. Kalau kita buat kenduri orang tak datang, jam kita. Sebab tu malam ni ada kenduri kan? Ada kan? Ada tak? Ada Ustaz? Tak ada?
Saya seorang yang makan. Hampa baliklah hampa tuan-tuan. Sebab tu pentingnya li ta'arafu, kita kenal. Disebut tadi kan? Disebut tadi. Wa at'imu ta'am wasilu arham. Nabi kata, hubung silaturahim. Kita hubung silaturahim masa mana? Kita hubung hanyalah kawan-kawan. Kawan-kawan dalam ni, katalah apa pun, kita tak terasa hati. Tapi Nabi kata wasilu arham. Arham tu maksud apa? Ukhruj min butuni ummahat. Sesuatu yang keluar daripada perut mak. Siapa tuan-tuan? Ni adik-beradik kita, itulah kita kena jaga. Abang kita, kakak kita, adik kita. Kita duk jaga orang luar daripada tu, yang kata rahim tu. Ni duduk dalam grup adik-beradik, abang kata aja left group kita. Sedih kita tuan-tuan. Betul tak? Kadang-kadang anak kita kan left group. Sedangkan dia suruh jaga ni adik-beradik ni yang satu rahim dengan kita. Satu lagi apa? Kita jaga mak mentua kita, bukan main. Tuan-tuan, Allah, Nabi suruh jaga apa? Yang ni, mak dan ayah, pak saudara kita ni, yang ni patut kena jaga. Sebab apa? Mereka satu perut dengan mak ayah kita. Kita bapa saudara bergaduh kerana tanah. Sedih bang. Kerana kita tak kenal. Bergaduh bapa saudara kerana tanah. Masuk dalam kubur bang, tanah itu akan milik orang. Tak ada tuan-tuan. Kita tengok nama geran atas kita punya. Mati tukar selalu nama orang lain. Mana tanah kita punya? Tanya tuan-tuan, mana kita punya? Yang kita apa? Amal kita. Amal kita tu pun disebut apa? Wa ahsanu amala. Ahsan yang saya sebut tadi, yang paling elok. Yang tuan-tuan kata amal-amal tu, amal yang diterima oleh Allah tu, yang milik kita ialah ahsanu amala. Ingat tak? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang paling elok yang tu Tuhan terima. Semayang yang elok. Ini semayang khusyuk pun tak. Allah hafizu ala salawat was salatil wusta, kan? Wa qumu lillahi qanitin. Ingat ayat ni. Jagalah semayang di antara semayang wusta, iaitu apa? Setengah ulama kata zuhur dengan asar, setengah kata asar sebab orang sibuk. Wa qumu lillah, semayang tu kerana Allah. Qanitin, mesti taat dan khusyuk.
ketika mana manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Allah sediakan syurga yang hebat nama salam untuk kita. 4 ni. Sebab tu tuan-tuan, Nabi dah tak ada. Nabi dah tak ada, tinggal kita lama dah tuan-tuan. Dan takut-takut tuan-tuan, kita bangun esok, Nabi tak kenal kita, ada sedih. Nabi tanya, siapa ni kamu ni? Saya ya Rasulullah, kami ya Rasulullah, daripada kampung Gading ya Rasulullah, Melaka ya Rasulullah. Siapa kamu? Nabi kata, sedih bang, tak dapat syafaat dia. Sebab tu tuan-tuan, kita sambut maulud ni, disebut satu persatu. Sebab Tuan Haji Ismail bagi tahu jangan lebih daripada 9-10 minit dia kata. Kalau lebih, memang orang Melaka ni lena. Jadi saya tinggal 5 minit lagi aja. Cuba saya nak peringat tuan-tuan lah, kita sambut maulud Nabi kan. Kita akan harap bertemu dengan Nabi lah. Jadi macam mana nak bertemu? Nabi dah tak ada, muka dah tak ada kan. Kita tak akan berjumpa di dunia ni kecuali kalau tuan-tuan bermimpi jumpa Nabi. Itu pun ada syarat, ulama kata. Kalau mimpi, mesti ada orang bagi tahu sebelah. Ya, ini Rasulullah. Itu dia lah tu. Kalau dia sendiri untuk bagi tahu kata ini Rasulullah, itu bukan mainan syaitan. Tuan-tuan mimpi ada orang bagi tahu. Ni orang ni bagi tahu ni Rasulullah, ini Rasulullah. Betul lah tu, Rasulullah. Tapi kalau tuan-tuan jumpa cahaya, tuan-tuan kata, tuan-tuan sendiri mengaku ni Rasulullah, itu syaitan. Tuan-tuan menginterpretkan ikut diri tuan-tuan. Itu pun kalau tuan-tuan mimpi. Tuan-tuan, Nabi dah tak ada. Jadi macam mana nak buat? Man salla alayya wahidatan sallallahu biha ashran. Selawat dekat Nabi banyak-banyak. Paling hebat salat, apa nama selawat apa? Ibrahimiyah. Sampai fil alamin innaka hamidul majid. Ya, tuan-tuan nak sebut Sayyidina boleh? Tak ada pun boleh. Serah pada tuan-tuan. Bagi saya di luar semayang saya akan sebut Sayyidina. Tapi dalam semayang saya tak akan sebut Sayyidina. Kesukaan tuan-tuan lah. Tapi di luar sembahyang saya akan sebut hormat Nabi. Tapi dalam sembahyang saya akan sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad aja. Sebab ada hadis macam tu. Kan? Jadi kalau tak boleh, pendek sikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi adapun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Boleh juga. Ataupun malas sangat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi ataupun malas sangat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadilah. Kalau malas sangat, Allahumma salli ala Muhammad. Jadilah. Kalau malas sangat, tak ada dah. Muhammad, tak ada dah. Tak ada dah. Yang paling pendek pun, Allahumma salli ala Muhammad. Siapa selawat sekali, Allah selawat 10. Man salla alayya 10, sallallahu biha mi'atan. Siapa selawat 10, Allah selawat 100. Man salla alayya mi'atan, siapa selawat 100, sallallahu biha alfan. Allah selawat kat kita 1000. Walaupun ada kata hadis ni dhaif. Man salla alayya alfan, siapa selawat dekat Nabi 1000 kali, haramallah jasaduhu 'alan nar. Allah haram jasad kita daripada api neraka. Saya 54. Bagi saya setiap pagi aku kena duduk 1 jam. Mesti clearkan zikirku. Kalau ada di kalangan kita yang 50 tak buat lagi, tak tahulah bang, ramai kawan kita dah meninggal. Buatlah bang. Sebelum kita bertemu dengan Allah, tak tahulah kita kan. Sebab kata Hasan al-Basri, istaksaru, perbanyakkan minal asdiqa'il mu'min, di kalangan kawan yang baik. Fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Kerana kawan yang baik itu akan bagi syafaat di akhirat. Jadi tuan-tuan duduk ramai-ramai ni kan, ni kawan kita lah, kita dah duduk kat sini. Kalau dia meninggal esok, dia boleh bagi syafaat dekat akhirat esok. Kalau tuan-tuan masuk syurga, jangan lupa Ustaz Abdullah Khairi. Ya. Tapi kalau saya masuk syurga, saya tak akan lupa orang kampung Gading. Tapi yang duduk dengan ceramah saya sampai habis lah. Tapi yang balik tadi, maafkan dia, aku tak tahu. Siapa suruh balik awal kan? Jadi insyaAllah pokoknya kita kalau bertemu esok, kita akan bertemu tuan-tuan. Dunia ni dah akhir lah tuan-tuan. Dah sampai saat-saat yang akhir lah. Sebab tu orang hentam kita, orang kata macam-macam pendakwah ni macam tu lah. Saya 27 tahun tuan-tuan dalam dakwah ni. 27 tahun apa orang tak hentam Ustaz. Kata macam-macam, tapi tak apa, saya teruskan hidup. 27 tahun tuan-tuan. Bermula saya ceramah tahun 1996. Orang kata macam-macam, apa orang tak kata. Tapi alhamdulillah, cabaran tu menguatkan kita. Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk
walakin ba'udat 'alaihim syuqqah. Jika apa yang kamu seru itu memberikan keuntungan yang mudah bagi kamu, akan ikut dia. Tapi ingat, dia ada ujian, tribulasi dan tangan. Ujian itu terletak pada kemampuan iman kita. Kalau tuan-tuan iman tuan-tuan macam ni, dia uji macam tu kan. Tapi kalau al-imanu yazid, dia tinggi, bukan yang khus, dia kurang. Tapi tinggi, lagi banyak ujian. Tuan, alhamdulillah, sebab tu tuan-tuan syukurlah kalau ada isteri yang boleh datang rumah Allah. Alhamdulillah tu. Kalau ada anak tak terlibat dengan benda tak elok, alhamdulillah lah tu. Saya duit tak banyak, tapi alhamdulillah hati tenang. Itulah rezeki Tuhan bagi. Jadi syukur banyak-banyak. Alhamdulillah, orang kampung Gading ni saya tengok seronok tuan-tuan, sebab di Melaka ni rumah dia tersusun elok. Itulah kan, cantik, tersusun elok, masih mempertahankan tradisi tu. Tetapi rumah tu tuan-tuan, satu tapak tu telah pun ada 3 generasi, betul tak? Tuan-tuan fikir tak, siapa yang akan duduk dekat rumah tu generasi yang keempat? Mungkin sedang bertator untuk menjual, betul tak? Macam itulah, generasi keempat dah banyak dah ni. Nak buat apa? Siapa nak duduk? Nak tak sekali jual tuan-tuan. Samalah di Pulau Pinang. Generasi kedua boleh duduk lagi, alhamdulillah boleh faraid. Generasi ketiga dah tinggal sikit dah, mungkin ada sebesar 10 kali 10. Generasi keempat, anak ramai lagi nak faraid macam mana? Tinggal 10 kali 10 aja. Kena faraid berapa orang? Lah kena jual tuan. Habis dijual tanah-tanah tuan-tuan. Akhirnya apa yang berlaku? Pulau Pinang dah tinggal 10%. Tanah orang Melayu 10% dah. Tu pun dibalik pulau. Habis jual habis. Jual kat bangsa yang asing. Saya takut Melaka macam itulah. Tuan-tuan bertahanlah. Kalau ada adik-adik kita boleh beli-belilah, tak apa. Jangan bergaduh bang, pakai elok. Saya takut generasi kita ni, macam ni ada lagi lah. Lepas ni saya pun tak dapat ceramah dah. Cuma masjid yang ada. Tengok semua Cina. Hayya, ini masjid talak ulama. Sebab habis bang, jaga keturunan kita, bangsa kita. Kerana ada Melayu, ada Islam. Satu ketika nanti kita akan tengok ada Melayu tapi Islamnya dah tak ada. InsyaAllah semoga ada kebaikan. Panjanglah saya ceramah ni, kan, sejam lebih dah. Saya mohon maaf kalau bahasa saya kasar, tapi orang Melaka memang kasar lagi daripada saya. Kira okey lah. Jadi terima kasih banyak-banyak. Saya ada produk tuan-tuan, kalau siapa sakit lutut boleh belilah RM30. Dan siapa yang nak try acar ikan talang pun ada. Dan siapa yang nak imun sistem dia kuat, makan habatus sauda. Saya buat dalam kapsul semua cukup. Harga ada RM50 ada di belakang tu. Boleh bantu tuan-tuan, pergilah mak tafi saya. Pernah pergi dah? Mak tafi saya ada 8 ekar. 8 ekar, ada chalet, ada kolam renang, ada kafe, ada macam-macam. Tuan-tuan boleh duduk 300 orang, semua fully aircon. Pelajar saya ada 100 orang, belajar aircon, tidur aircon, semua aircon, kecuali berak ayat aircon. Tuan-tuan pergi tengok bagaimana saya bina 11 juta lah Ma'atafiz tu, Ma'atafiz sukan. Pergi tengok, insyaAllah bawa keluarga tuan-tuan. Kalau saya ada, saya boleh bagi tazkirah untuk malam dan kuliah. Esok tuan-tuan kita jamu makan apa semua. Lepas tu tuan-tuan berambuslah balik. Berapa tunggu lama-lama, tak larat bagi makan saya kan. Kemudian saya ada pondok untuk orang yang tua, boleh datang. Kadang-kadang dia orang takut tuan-tuan. Dia kata ustaz ni kadang-kadang kuliah, saya akan ada kuliah kalau Jumaat, Sabtu, Ahad kuliah saya. Kadang-kadang orang takut, dia kata ustaz dekah mati. Bagus tuan-tuan, daripada hidup menyusahkan orang, hantar pondok saya. Pagi-pagi syahid terus. Jadi insyaAllah terima kasih banyak-banyak. Saya mohon maaf kalau ada silap dan salah, kalau terasa hati pada muka. 2 rakaat pantun, kakak di sebelah kirai pergi ke Dubai membeli meruku, kakak sebelah kirai bye-bye, abang semua dalam ni I love you. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.